Jadi sebab tu tasawuf dan tarekat mesti ambil selari dengan akidah fiqh tasawuf. Sebab itulah di sisi ulama at-tasawuf, tarekat itu bai'ah itu hukum wajib. Kalau di sisi fiqh bai'ah hukum sunat. Maksudnya tarekat tu hukum sunat. Sama juga macam khusyuk di sisi fiqh hukum sunat, di sisi ahli tasawuf, di sisi ahli tarekat hukum wajib khusyuk tu. Sebab kita mempunyai dalil yang kuat bahawa memang amalan semua tertolak apabila tak ada khusyuk. Jadi macam mana pula kita mengatakan khusyuk tu tak wajib. Jadi oleh kerana dia tu wajib, maka jadilah ilmu tarekat dan tarekat itu menjadi wajib. Ma lam yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Amalan, mana-mana amalan yang tidak sempurna melainkan dengan ada sesuatu, maka sesuatu yang perlu tadi itu jadi wajib. Jadi sesuatu yang perlu untuk mengesahkan ataupun untuk menjadikan khusyuk ialah tarekat, maka tarekat tadi jadi wajib. Itu di sisi ulama at-tasawuf lah. Kaedah yang saya pakai tadi tu kaedah yang masyhur di sisi ulama fiqh. Okey, jadi begitu dia berjalan dalam keadaan buta. Dia kata kalau seseorang tu tiada syekh, jadi macam mana dia kata dia berjalan dalam tasawuf? Dia satu saya kata tuan-tuan, at-tariqah ni dia mazhab dalam tasawuf. Macam kita belajar fiqh kan. Kalau kita belajar fiqh kita ambil wuduk je. Dia katanya ambil wuduk, basuh kepala, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki kan. Jadi kita pun main basuh je. Kita pun tak tahu dekat mana syarat sah basuh, sampai mana nak kena basuh, berapa kali nak kena basuh, air apa nak pakai, kita pun tak tahu. Kita main basuh je. Jadi kita menggunakan fiqh kita tanpa mazhab. Jadi bila kita menggunakan fiqh kita tanpa mazhab, maka fiqh kita berjalan dalam keadaan buta. Sebab kita tak tahu macam mana sah dia. Macam mana kita nak tahu sah dia? Sah dia kita nak kena tahu mestilah dengan memakai mazhab. Begitu juga dengan tasawuf. Tasawuf disuruh zuhud, disuruh marah, disuruh jangan marah, disuruh tahan marah, disuruh sombong, disuruh jangan sombong. Bila nak sombong, bila jangan sombong. Bila nak marah, bila tak nak marah. Bila yang kita kena berbahas, bila yang kita kena berlawan cakap, dan bila yang kita tak nak cakap. Ada persoalan daripada Makcik Salma. Jadi itu menjawab soalan tadi ya. Baik, kemudian kata Syekh baik, jadi kalaulah kita tadi berada dalam dalam syariat, kita pun tak ngikut mazhab, maksudnya bererti kita berjalan dalam keadaan yang buta. Begitu juga jikalau kita di dalam tarekat, kita nak belajar tasawuf, kita nak ikhlas, kita nak khusyuk, tapi kita main buat-buat sendiri je. Tak ada bapak pun. Kita tidak dilahirkan. Ikhlas kita, roh itu tu tidak dilahirkan oleh Nabi, tidak dilahirkan oleh murid-murid Nabi, tidak dilahirkan oleh guru kita. Kita buat-buat sendiri je. Jadi kita tu dikatakan berjalan dengan keadaan buta sebab tak ada tarekat. Tarekat tu adalah mazhab dalam tasawuf. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi itu adalah mazhab dalam fikih. Asy'ariyah, Maturidiyah itu adalah mazhab dalam akidah. Jadi kenapa pada akidah kita ada mazhab, pada fiqh kita ada mazhab, tapi kenapa pada tasawuf kita tak ada mazhab? Jadi itu setengah daripada tipu daya syaitan yang menyebabkan kita tak boleh sampai. Sebab kita tak mengambil roh daripada Nabi. Kita mengambil roh daripada kertas. Kita baca buku mana-mana, kita pun rasa nak khusyuk, kita pun buat khusyuk. Sebab tu tak jadi. Sebab roh tu kita tak ada roh. Kita tak mengambil roh. Jadi roh tu mesti diturunkan, roh tu mesti ditempa. Mesti ditempa daripada tangan yang sudah ditempa. Okey. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada menyatakan mengenai hal ini dengan katanya, "Alam ayyuhat talib al-murid, man lam ya'lam abahu wa ajdadahu fi at-tariq fa huwa 'ama wa rubbama intasaba ila ghairi abihi." Dia kata, ketahuilah wahai murid, siapa yang tidak kenal bapanya dan para datuknya dalam tarekat itu, maka dia buta dan mungkin juga nasabnya dihubungkan kepada orang yang lain yang bukan bapanya yang sebenar. Baik. Dia kata, ketahuilah wahai murid, siapa yang dia kata dia tak tahu nasab dia, maksudnya dia tak tahu dia dapat amalan dia ni daripada mana dapat, dia tak tahu. Kerohanian ni daripada mana dapat? Sebab kerohanian, kalau dalam tasawuf, kerohanian dia adalah silsilah tarikat. Jadi dia punya sedih, dia punya khusyuk, dia punya takut kepada Allah tu daripada mana dia dapat? Jadi mungkin dia menisbahkan kepada bukan bapa dia. Contohnya, dia berguru dengan Dr. Syuhada. Syekh Syuhada berguru dengan Syekh Syuhada,
dia dengar limpahan nur daripada nasihat Syekh Syuhada. Bila dengar dia pun rasa macam dia terasa ingin kembali kepada Allah. Tapi dia tidak menyerahkan diri dia kepada Syekh Doktor. Tidak menyerahkan. Jadi dia menisbahkan diri dia kepada Syekh Syuhada, tapi sebenarnya dia bukan murid Syekh Syuhada. Sebab dia dapat tu daripada pendengaran dia je. Dia dapat tu daripada nasihat saja. Dia bukan dapat tu daripada limpahan nur. Limpahan nur ni dapat dengan bai'ah, dengan menyerah diri, dengan masuk ke dalam silsilatil qaum. Maksudnya masuk dalam silsilah kaum. Silsilah kaum tu adalah tarekat. Itulah dekat sini cerita saya dia. sebut jugalah. Kita kenapa pada masalah akidah, kita kena ada mazhab. Akidah kita ada mazhab Asy'ariyah dengan Maturidiyah, iaitu mazhab sifat 20. Betul tak? Kemudian pada masalah fikih kan kita ada mazhab fiqh, iaitu mazhab Syafi'i. Tapi bila tasawuf kita tak ada mazhab pula. Tasawuf kita pakai Quran hadis pula. Dah jadi Wahabi pula kita dekat tasawuf. Jadi patutnya dekat tasawuf tu kita mesti ada mazhab. Ambillah mazhab tarekat Ahmadiyah ke, dan Darawiyah ke, Ja'fariyah ke, mesti ada mazhabnya. Jadi dalam mazhab itulah diajar macam mana kita macam mana kita ditempa untuk menuju kepada Allah.